Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak, berjumpa lagi kita pada minggu ini. Untuk minggu ini kita akan belajar tentang tajuk jauhi syirik di bawah bahagian akidah. Anak-anak, pernahkah kita lihat ada yang memakai tangkai di tangan ataupun di pinggang dengan harapan mempercayai sesuatu untuk memperoleh kejayaan ataupun untuk mengelakkan kemudaratan? Baik, untuk penjelasan yang lebih jelas, insya-Allah kita hari ini kita akan bicarakan tentang tajuk syirik. Di bawah tajuk syirik ini perlu anak-anak ingatkan, yang pertama kita kena tahu apa itu syirik. Yang kedua, apakah hukum apabila kita melibatkan diri berkaitan dengan syirik. Yang ketiga, kita perlu tahu berkaitan dengan dalil yang melarang kita terlibat dengan syirik. Dan yang keempat, kita juga perlu tahu apakah bahagian-bahagian dan bagaimanakah boleh berlaku perkara-perkara syirik di dalam kehidupan kita. Baik, anak-anak, insya-Allah. Yang pertama, syirik. Apa itu syirik? Syirik ialah satu perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada melalui perkataan ataupun perbuatan ataupun kepercayaan, iaitulah i'tiqad dan keyakinan kita terhadap sesuatu. Contohnya yang lebih mudah dengan bahasa yang kita faham ialah kita yakin sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita lihat kepada hukum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum mensyirikkan Allah? Kita yakin selain daripada Allah, hukumnya ialah jelas. Hukumnya ialah haram. Perbuatan ini dikategorikan sebagai perkara yang dosa, yang paling besar serta dijanjikan dengan azab yang pedih. Kemudian kita lihat bagaimana bahagian-bahagian syirik boleh berlaku di dalam kehidupan kita. Syirik terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, syirik jadi, dan yang kedua ialah syirik khafi. Dalil. Apakah dalil yang melarang kita terlibat dengan perkara syirik? Ialah daripada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 22. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahuinya bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu syirik jadi. Apa itu syirik jadi? Syirik jadi ialah mempercayai atau mengaku bahawa adanya Tuhan selain daripada Allah. Itu jelas syirik yang besar. Atau menyembah selain daripada Allah yang Maha Esa. Syirik jadi dikenali juga dengan syirik yang besar. Bagaimana keadaan yang menyebabkan kita berlakunya perkara syirik dalam kehidupan kita? Sebagai contoh yang paling jelas ialah yang pertama. Jelas kita menyembah berhala. Jelas kita menyembah matahari. Ataupun kita menyembah bulan, bintang, ataupun mana-mana makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syirik, contoh daripada syirik jadi ialah meminta doa ataupun meminta pertolongan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat daripada sesiapa yang mengamalkan syirik jadi ini ialah yang pertama, merosakkan akidah kita. Jelas-jelas kita yakin pada Allah, dalam masa yang sama kita sembah perkara yang lain. Perkara itu menurut saya merosakkan akidah. Yang kedua, hilang pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berdosa besar dan Allah murka kepada kita. Dan yang keempat, kekal di dalam api neraka. Kemudian kita pindah kepada syirik khafi. Yang pertama tadi syirik jadi, yang kedua ialah syirik khafi. Syirik khafi ialah tidak meletakkan Allah sebagai perkara yang mutlak dalam niat kita ketika mana kita beribadah atau melakukan sesuatu perkara yang baik. Syirik ini dikenali juga dengan syirik yang kecil. Yang tadi yang besar, jelas yang kita nampak. Tapi yang ni syirik kecil. Kecil sebab berada di dalam hati kita. Kita nak sembahyang tapi nak tunjuk kat orang. Kita nak bersedekah, orang lain tengok ambil gambar kita.
dan kita nak orang tahu kebaikan kita, itu juga adalah syirik khafi. Bagaimana keadaan yang membawa kita kepada syirik khafi? Jelas-jelas itulah dinamakan sebagai riya. Riya artinya ialah suka orang melihat kebaikan dan kelebihan yang ada pada diri kita. Maknanya kita nak orang nampak kita ini sebagai seorang yang lebih baik. Riya dalam ibadat iaitulah melakukan sesuatu ibadah bukan kerana Allah semata-mata. Kita sedekah bukan kerana Allah, kita sembahyang bukan kerana Allah. Kita nak ibu bapa sayang pada kita. Kita sembahyang pun tipu-tipu. Tak jadi, kan anak-anak? Baik. Seperti seorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian ataupun tempat di dalam masyarakat. Itulah empat perkara yang penting untuk anak-anak tahu pada minggu ini. Yang pertama, apa itu syirik? Yang kedua, hukum berlakunya syirik. Yang ketiga, dalil syirik. Dan yang keempat, iaitulah bahagian syirik, iaitulah syirik jadi yang jelas dan juga syirik khafi. Baik, bagaimana daripada sudut keyakinan dan juga kepercayaan kita? Rasulullah begitu tegas apabila berlakunya tawaran yang besar dari yang diberikan oleh pemimpin kaum Quraisy ketika mana Rasulullah SAW cuba menyebarkan agama Islam di kota Makkah di zaman jahiliyah tersebut. Pada waktu itu Rasulullah didatangi oleh pemimpin kabilah-kabilah Quraisy ini untuk memberikan tawaran yang besar, sehingga kan sampai satu ketika tidak berjaya. Mereka menawarkan kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah, tahun ini engkau sembah Tuhan kami, tahun depan engkau kami sembah Tuhan engkau. Apa yang Rasulullah jawab? Turunnya wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui surah yang biasa kita baca, iaitulah surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak sesekali akan sembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pun takkan sesekali sembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidu ma 'abadtum. Dan aku pun tak akan menjadi penyembah kepada Tuhan-Tuhan apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu pun tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Rasulullah jawab dengan jelas, dengan tegas, bahawa bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Kamu percaya Tuhan kamu, aku percaya Tuhan aku, dan aku yakin apa yang aku sembah itu adalah Tuhan yang sebenar. Begitulah anak-anak, apabila perkara yang melibatkan perkara akidah, keyakinan, pegangan kita yakin bahawa Allah itu Maha berkuasa, Maha memberikan tempat untuk merujuk, tempat untuk memohon, yang telah disebut dalam surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu pun yang sama dan menjadi tempat pergantungan kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Harap anak-anak jelas dengan sedikit penerangan yang kita buat pada minggu ini. Moga-moga ianya bermanfaat sebagai peringatan untuk diri saya dan juga anak-anak semua, insya-Allah. Jumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.